Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami akan mengutamakan pemandangan yang bertajuk pencemaran bumi. Sebelum itu, ahli grup kami ialah saya, Muhammad Syarul bin Alias, Muhammad Ahmad Hakim bin Yusman dan Muhammad Najmi bin Muhammad Nasir. Okey, tanpa membuang masa, mari kita teruskan kepada pemandangan. Iaitu yang pertama ialah definisi. Pencemaran bumi ialah ia merupakan penghasilan bumi yang kuat dan bising terutamanya daripada mesin, haiwan ataupun manusia yang secara tidak langsung mengganggu aktiviti atau manusia yang mengganggu aktiviti atau perkembangan kehidupan lain. Seterusnya, sebab-sebab berlakunya pencemaran bumi. Jadi, yang pertama ialah pembangunan industri. Di sini terjadinya pencemaran bumi apabila bumi yang dikeluarkan dari kilang-kilang seperti jentera, mesin kilang, metode pemprosesan dan pembuatan bahan material boleh mengganggu ketenteraman masyarakat tempatan yang duduk berhampiran dengan kilang tersebut. Seterusnya, yang kedua, pencemaran bumi boleh terjadi disebabkan oleh kawasan pertempatan. Bumi yang dikeluarkan apabila cerucuk besi ataupun yang dikenali juga sebagai jackhammer ditanam dalam tanah akibat pembinaan bangunan tinggi. Ini boleh merosakkan suasana aman dengan pencemaran dengan bumi yang terhasil daripada aktiviti tersebut. Hal ini secara tidak langsung boleh mengganggu ketenteraman masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Seterusnya, yang ketiga ialah kenderaan. Kenderaan ialah apabila kenderaan di jalan raya mengeluarkan bunyi hon yang sudah semestinya boleh memekakkan pendengaran terutamanya di jalan besar. Terjerus itu, ia juga boleh mengganggu ketenteraman masyarakat. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya kita pergi kepada pembentang seterusnya. Seterusnya adalah kesan pencemaran kepada manusia. Yang pertama adalah bunyi yang tidak diingini mampu merosakkan kesihatan secara fisiologi dan juga secara psikologi. Contohnya adalah pencemaran bunyi mampu menyebabkan seorang itu rimas dan mempunyai gangguan sikap seperti agresif, hipertensi, tahap tekanan tinggi, kehilangan pendengaran, gangguan tidur dan juga kesan buruk yang lain. Yang kedua adalah tekanan dan hipertensi adalah punca utama masalah kesihatan. Contohnya telinga berdengung atau dikenali sebagai tinnitus, yang boleh menyebabkan seorang itu mengalami masalah daya ingatan, tekanan teruk dan juga serangan panik yang tidak dapat diduga. Yang ketiga adalah orang yang berusia yang terdedah dengan bunyi bising akan mengalami kekurangan pendengaran yang berbanding rakan-rakan yang lain yang tidak terdedah dengan bunyi bising. Seterusnya, kesan pencemaran kepada alam sekitar. Yang pertama adalah memberi kesan buruk kepada haiwan yang menyebabkan tekanan, meningkatkan risiko kematian dan menukar keseimbangan sensitif pengesanan haiwan dan juga mengelak mangsa dan pemangsa dan mengganggu penggunaan bunyi mereka sebagai penghubung terutamanya berkait dengan pembiakan dan juga navigasi. Yang kedua adalah kemusnahan habitat yang disebabkan bunyi bising. Dalam kes spesies terancam mungkin merupakan laluan kepada kepupusan. Contohnya adalah bunyi telah menyebabkan kematian spesies ikan paus tertentu yang menyadarkan diri mereka selepas terdedah kepada solar tentera yang kuat. Yang ketiga adalah bunyi bising turut menyebabkan spesies berhubung lebih kuat yang dikenali sebagai tindak balas vokal Lombard, iaitu ahli sains dan penyelidik telah melakukan ujian dan menunjukkan lagu paus adalah lebih panjang apabila mengesan kapal selam yang diaktifkan. Seterusnya ialah langkah-langkah mengatasi pencemaran bunyi. Yang pertama ialah penggunaan teknologi. Terdapat pelbagai strategi mengurangkan pencemaran bunyi, antaranya ialah penggunaan halangan bunyi, menghadkan kelajuan kenderaan, menukar tekstur permukaan jalan raya, menghadkan berat kenderaan, menggunakan kawalan trafik agar tidak mengalami tekanan brek dan pecutan bagi kenderaan. Selain itu,
Pelaksanaan model komputer bagi bunyi jalan mampu menangani topografi dan operasi trafik serta pengurangan hipotesis tempatan. Kos pembinaan pengurangan bina adalah sederhana tertakluk pada penyelesaian pada tahap perancangan projek laluan jalan. Pengeluaran bunyi dari kapal terbang dengan menghasilkan enjin jet yang lebih senyap yang dilakukan pada 1970-an dan 1980-an. Strategi ini membawa pengurangan terhad bagi pihak pengurusan operasi, seperti menukar laluan penerbangan dan tempoh masa penggunaan landasan telah membuktikan memberi kebaikan penduduk berhampiran lapangan terbang. Yang kedua ialah pendidikan. Melalui pendidikan memberi kesedaran serta membentuk sikap positif terhadap alam negatif terhadap alam sekitar dan manusia. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui kurikulum bersepadu sekolah rendah dalam mata pelajaran alam dan manusia. Seterusnya pada peringkat menengah melalui dalam kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM khususnya dalam mata pelajaran sains. Masyarakat juga mengetahui mengenai alam sekitar melalui penyiaran media serta kempen. Yang ketiga ialah tanggungjawab bersama. Kerajaan patutlah memainkan peranan seperti mengetat undang-undang untuk melindungi alam sekitar. Rondaan oleh pegawai alam sekitar perlu diperbanyakkan. Pengusaha kilang haruslah mendapatkan nasihat mengenai alam sekitar sebelum memulakan operasi. Selain itu, pengguna perlu memantau persekitaran sekiranya terdapat pihak tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar perlu segera membuat aduan agar pencemaran bunyi diatasi. Dan yang keempat adalah pameran, pertandingan dan kempen alam sekitar. Pameran perlulah diadakan secara berkala setiap kawasan tertentu dengan mengedar risalah tentang punca dan kesan pencemaran bunyi terhadap alam sekitar serta manusia. Selain itu, kerajaan perlulah mempamerkan slide berkaitan pencemaran bunyi agar dapat menyedarkan masyarakat serta mengajar masyarakat melindungi alam sekitar. Mengadakan pertandingan kuis tentang pencemaran untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai alam sekitar terutamanya di peringkat sekolah. Dan yang terakhir sekali adalah pendedahan media massa. Penyiaran isu-isu berkaitan alam sekitar supaya masyarakat peka dan berhati-hati untuk melindungi alam sekitar daripada tercemar. Pihak media turut menyiarkan isu-isu terkini di akhbar dan majalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sekian, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.